Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Muhammad Amirul Hadi bin Azmi. Saya Muhammad Rushdi bin Masduki. Saya Nasr Ashraf bin Azan Shah dan kami akan membincangkan tentang keutuhan dan kejelasan penulisan akademik ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasr Ashraf bin Azan Shah ingin memulakan perbincangan tentang keutuhan wacana. Keutuhan wacana ialah ciri-ciri yang memastikan sebuah wacana atau teks memiliki kesatuan dan ketertarikan antara unsur-unsurnya sehingga membentuk makna yang koheren dan mudah dipahami. Wacana yang utuh bukan hanya sekadar rangkaian kalimat tetapi merupakan satu kesatuan yang padu di mana setiap unsur di dalamnya seperti kata, frasa dan kalimat saling berhubungan untuk menyampaikan satu makna yang kuat dan jelas. Keutuhan semantik. Keutuhan semantik ni kan dia berfungsi untuk memastikan hubungan antara bahagian-bahagian wacana ni dia sesuai dengan makna atau konteks. Contohnya, hubungan semantik meliputi sebab akibat, tujuan, hasil, latar kesimpulan dan penguatan isi. Ianya juga kan, sebahagian daripada wacana ni memiliki hubungan logik yang mendukung satu sama lain ni menyampaikan satu makna yang terarah. Maknanya ni kan, ia ni akan memfokuskan kepada satu benda. Keutuhan semantik ni juga penting agar wacana ni dia tidak memiliki kalimat yang benar secara gramatikal saja, tapi ia juga koheren secara makna. Baik, seterusnya adalah keutuhan leksikal. Dia dibangun melalui pemilihan dan penggunaan kata-kata leksikon yang saling terkait sehingga menghasilkan kohesi atau keterkaitan makna antar bahagian wacana. Keutuhan leksikal memastikan bahawa kata-kata yang digunakan dalam sebuah teks atau wacana saling mendukung dan memperkuat kesatuan makna keseluruhan. Keutuhan wacana yang selanjutnya ialah keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal adalah perkara yang merujuk pada ketertarikan antara unsur-unsur dalam wacana yang dicapai melalui struktur tata bahasa atau gramatikal. Ia juga memastikan kalimat-kalimat dalam teks atau wacana terhubung dengan baik secara gramatikal. Agar wacana mudah difahami dan alurnya jelas, ini membantu pembaca atau pendengar mengikuti alur cerita ataupun argumen tanpa kebingungan atau ketidakpastian. Keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ni kan dia merujuk kepada kesatuan wacana yang dicapai melalui penggunaan unsur-unsur bunyi bahasa, iaitu fonologi seperti intonasi, nada, tekanan dan jeda dalam komunikasi lisan, atau melalui penggunaan tanda baca dan elemen paralinguistik dalam teks tertulis. Dalam konteks wacana pula kan, keutuhan fonologi ni ianya membantu untuk menyampaikan fakta, menyampaikan makna, memisahkan atau menghubungkan bahagian-bahagian wacana secara lebih jelas dan efektif. Berdasarkan sebuah artikel yang kami pilih, saya telah mengkaji beberapa perenggan untuk kita mengorek bersama untuk mencari contoh-contoh keutuhan wacana. Sebagai contoh, keutuhan semantik yang dapat saya pelajari daripada perenggan ini adalah dia terdapat sebuah ayat yang menunjukkan hubungan sebab dan akibat, sebab dan tujuan. Sebagai contoh, meneliti dialek Melayu Midai yang belum pernah diteliti sebelumnya untuk mengenal pasti inventory fonem dan menganalisisnya berdasarkan pendekatan struktural oleh Ferdinand de Saussure. Selain daripada hubungan keutuhan semantik tersebut, saya juga telah menyupai keutuhan leksikal di mana ia menggunakan perkataan kajian dan meneliti
yang mempunyai maksud yang sama yang dapat kita lihat sebagai sinonim, yang memberikan variasi leksikal untuk menghindari penggunaan kata yang sama. Tetapi perenggan tersebut masih terlihat jelas dan dapat dilihat tujuannya. Untuk yang seterusnya, saya dapat melihat keutuhan gramatikal. Kalimat kata hubung, keutuhan gramatikal yang dapat saya lihat adalah dia menggunakan kalimat menggunakan kata hubung yang menghubungkan seperti bagi dan serta, yang membantu menjaga alur informasi. Dan untuk keutuhan fonologi, saya melihat adanya penggambaran fonem vokal I, E, A dan I, E, A, O, U dan diftong I, Ui dan lain-lain dalam dialek Melayu Midai, menunjuk bahawa kajian ini memiliki fokus pada aspek bunyi dan intonasi dalam bahasa. Pada perenggan kedua, keutuhan semantik yang dapat saya kesan adalah hubungan sebab dan akibat. Yang dapat kita lihat daripada perenggan ini adalah penutur daerah yang sama berkomunikasi dalam dialek masing-masing ketika bertemu, tetapi mereka lebih memilih untuk berbahasa perantara saat bertemu dengan petutur dialek lain kerana pengetahuan bahasa, pendidikan dan rasa ingin tahu. Ditakutkan bahawa penyampaian maklumat dan penerimaan maklumat menjadi tidak lancar ketika menggunakan dialek masing-masing. Terdapat risiko sebelah pihak tidak memahami apa yang cuba disampaikan. Oleh itu, bahasa perantara lebih digalakkan untuk digunakan dalam sebuah perbincangan. Untuk keutuhan leksikal yang dapat saya jumpa pula, saya menjumpakan kata-kata seperti dialek, bahasa perantara dan komunikasi digunakan berulang kali, tetapi variasi ini tetap menjaga keutuhan leksikal. Maksudnya walaupun diulang banyak kali, cara penggunaan kata ini adalah benar dan tidak mengubah maksud perenggan. Untuk keutuhan gramatikal pula, saya mendapati bahawa kata hubung seperti apabila, tetapi, seperti dan kendati pun untuk menyambungkan idea-idea dan menciptakan aliran yang jelas dalam wacana. Seterusnya adalah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi seperti yang kita dapat tahu adalah berkaitan dengan intonasi. Apa yang saya dapat jumpa pada perenggan ini adalah penggunaan tanda baca. Apa itu tanda baca? Penggunaan tanda baca seperti koma dan titik membantu pembacaan yang tepat dan menjaga intonasi agar pembaca dapat memahami struktur wacana dengan baik. Bayangkan dalam satu perenggan tak ada titik. Jadi kita tak tahu kat mana kita nak berhenti, kat mana yang ditekankan informasinya. Jadi penggunaan tanda baca membantu kita untuk mengetahui cara intonasi apa yang cuba disampaikan oleh seorang penulis. Untuk perenggan yang terakhir ini, saya menjumpai sebuah keutuhan semantik yang lain daripada kedua perenggan sebelum ini, iaitu penguatan isi, di mana ia menceritakan tentang penyataan tentang pentingnya penentuan dialek Melayu mengikut kawasan geografi, memperkuat alasan mengapa sejarah dan pengaruh bahasa perlu diteliti. Jadi apa yang maksud penguatan isi adalah sebuah isi yang membantu isi sebelumnya ataupun selepasnya untuk menegaskan bahawa perkara itu adalah benar. Keutuhan gramatikal pula yang dapat saya jumpai daripada perenggan ini adalah penggunaan kata sesuatu dalam frasa sesuatu bangsa dan sesuatu bahasa, menunjukkan rujukan umum menjaga keutuhan dalam menyampaikan makna yang berulang kali tanpa menimbulkan kebingungan. Jadi perkataan sesuatu itu walaupun diulang-ulang telah diperjelas dengan perkataan selepasnya. Sebagai contoh, sesuatu bahasa, sesuatu bangsa. Bayangkan kalau kita gunakan
perkataan sesuatu tanpa sambungan selepas perkataan sesuatu. Itu adalah penggunaan gramatikal yang salah. Kerana apa yang ingin disampaikan tidak dapat disampaikan dengan jelas. Oleh itu, kita perlu menegaskan sesuatu, apa sesuatu itu. Dengan itu, kita dapat menyampaikan maklumat dengan lebih jelas. Untuk keutuhan fonologi, saya menyupai bahawa mereka juga menggunakan tanda baca seperti koma dan titik bagi membantu pembacaan yang tepat dan menjaga intonasi agar pembaca dapat memahami struktur wacana dengan baik. Seperti perengan-perengan sebelumnya, titik dan koma membantu kita untuk memahami apa yang cuba disampaikan oleh seorang penulis. Okey, slide seterusnya ni berdasarkan petikan ni. Saya baca dulu petikan ni. Berdasarkan penelitian terhadap senarai Swedish yang digunakan, jenis inventory fonem dalam DMM telah ditemukan. Inventory fonem dan penyebaran bagi fonem vokal, konsonan dan diftong diperlihatkan melalui kedudukannya dalam kata, iaitu pada kedudukan awal kata, tengah kata atau akhir kata. Dapatan kajian inventory fonem ditunjukkan dalam bahagian berikutnya. Yang pertama adalah keutuhan semantik. Terdapat kesinambungan makna yang jelas antara ayat-ayat yang membincangkan inventory fonem dan bagaimana fonem tersebut disebarkan mengikut kedudukan dalam kata, awal, tengah dan akhir. Semua idea berkaitan dengan topik utama, iaitu analisis fonem dalam dialek Melayu Malaysia, iaitu DMM. Dan yang kedua, keutuhan leksikal. Istilah teknikal seperti vokal, konsonan, diftong dan kedudukan dalam kata digunakan secara konsisten. Pengulangan istilah ini membantu mengekalkan fokus wacana terhadap kajian fonologi. Dan yang ketiga adalah keutuhan gramatikal. Hubungan antara ayat diperkuat dengan penggunaan kata hubung yang sesuai seperti dan mengaitkan maklumat tentang inventory fonem dan penyebaran fonem. Keutuhan fonologi. Walaupun ini wacana bertulis, aspek fonologi dibincangkan secara tidak langsung dengan merujuk kepada kedudukan fonem dalam kata yang menunjukkan hubungan dari segi bunyi dalam kajian linguistik. Okey, seterusnya kita lihat slide yang seterusnya. Berdasarkan teks, okey, baca dulu. Penelitian terhadap DMM, iaitu dialek Melayu Malaysia, mengaplikasikan kaedah lapangan huluan, iaitu kaedah memperoleh data dari kawasan kampung dan pendalaman. Tumpuan penyelidikan lapangan huluan adalah untuk mengkaji dialek dan penutur yang belum pernah atau kurang mendapat perhatian daripada pengkaji bahasa. Asmah 2008-6. Oleh hal yang demikian, bagi menjayakan kaedah lapangan huluan, beberapa teknik diaplikasikan untuk memperoleh data, iaitu temu bual dan rakaman. Yang pertama adalah keutuhan semantik. Penelitian terhadap DMM menggunakan kaedah lapangan huluan untuk mengkaji dialek penutur di kawasan pendalaman yang kurang mendapat perhatian. Di sini ayat ini menunjukkan kesatuan makna dengan menjelaskan bagaimana kaedah lapangan huluan digunakan untuk mengkaji dialek di kawasan terpencil. Dan yang kedua adalah keutuhan leksikal. Kita tengok ayat, kaedah lapangan huluan melibatkan teknik seperti temu bual dan rakaman untuk mendapatkan data bahasa dari penutur di kawasan kampung. Kat sini kita lihat istilah teknikal seperti kaedah lapangan huluan, temu bual dan rakaman digunakan secara konsisten, memfokuskan pada teknik pengumpulan data. Yang ketiga adalah keutuhan gramatikal. Lihat ayat, oleh itu beberapa teknik seperti temu bual dan rakaman diaplikasikan untuk memperoleh data dari kawasan pendalaman. Kat ayat ni, penggunaan kata hubung oleh itu dan seperti memastikan kesinambungan logik antara kaedah
dan teknik pengumpulan data yang dijelaskan. Dan yang keempat, kita lihat keutuhan fonologi. Ayat rakaman percakapan penutur di kawasan pendalaman digunakan untuk mengenal pasti variasi bunyi dalam dialek Melayu Malaysia. Okey, ayat ni menghubungkan teknik rakaman dengan aspek fonologi, di mana rakaman digunakan untuk mengkaji variasi bunyi dalam dialek. Okey, kita lihat pula pada slide yang seterusnya. Saya bacakan dulu petikan ini. Walau bagaimanapun, permasalahan yang timbul melalui kajian Collins 1998 tersebut ialah variasi fonem bagi DMM, dialek Melayu Malaysia di Pulau Midai, yang terletak di bahagian hujung selatan dan terpencil dari pusat pemerintahan Kabupaten Natuna. Sepanjang penelitian dan pencarian, tidak ditemukan dokumentasi berkenaan bahasa dan sistem fonologi yang terdapat di Pulau Midai. Bahkan, Colin juga tidak pernah memperkatakan kewujudan bahasa di pulau tersebut. Okey, berdasarkan teks yang berikut tadi, ayat untuk keutuhan semantik. Okey, keutuhan semantik. Kita tengok ayat. Kajian Collins 1998 menghadapi permasalahan dalam mendokumentasikan variasi fonem DMM di Pulau Midai yang terletak jauh dari pusat pemerintahan Natuna. Okey, penjelasan untuk ini, ayat ini menunjukkan kesatuan makna dengan menjelaskan masalah utama dalam kajian tersebut, iaitu ketiadaan dokumentasi mengenai variasi fonem di Pulau Midai. Untuk keutuhan leksikal pula, kita tengok ayat. Variasi fonem di Pulau Midai belum didokumentasikan, menyebabkan kesukaran dalam mengkaji sistem fonologi kawasan tersebut. Okey, tengok ayat ni. Istilah teknikal seperti variasi fonem, dokumentasi dan sistem fonologi digunakan secara konsisten untuk memperkukuhkan pembincangan mengenai masalah yang dihadapi dalam kajian. Dan yang ketiga adalah keutuhan gramatikal. Ayat, sepanjang penelitian tiada dokumentasi bahasa atau fonologi yang ditemukan di Pulau Midai. Okey, penggunaan kata hubung sepanjang dan atau memastikan kesinambungan logik antara pencarian dokumentasi bahasa dan fonologi di pulau tersebut. Dan yang keempat adalah ayat ketidakdokumentasian sistem fonologi di Pulau Midai menyulitkan penelitian variasi bunyi DMM di kawasan tersebut. Ayat ini menghubungkan ketiadaan dokumentasi dengan kesukaran mengkaji aspek fonologi yang merupakan elemen penting dalam variasi bunyi. Seterusnya, kita dapat lihat keutuhan wacana ni di teks menunjukkan bahawa rajah merupakan spektogram bagi unjuran banjau. Bunyi diftong hadir pada rentetan vokal Zaharani 2005. Sehubungan dengan itu, bunyi diftong ni hadir pada rentetan vokal au pada akhir ujaran tersebut. Berdasarkan visual spektogram, tiada RS pada rentetan vokal tersebut. Tetapi wujudnya corak melekuk. Hal ini dikatakan demikian kerana berlakunya geluncuran daripada vokal depan luas A pada vokal belakang sempit U. Okay. Kita akan lihat pada keutuhan wacananya yang terdapat dalam perenggan di atas. Kita lihat pada keutuhan semantik. Keutuhan semantik yang dapat pada perenggan di atas ialah petikan ini fokus pada analisis spektogram bagi ujaran banjau, khususnya keadaan diftong au pada akhir kata. Kesinambungan logik terjaga dengan jelas, menjelaskan corak bunyi, diftong dan geluncuran vokal. Seterusnya, kita lihat pada segi keutuhan leksikal. Istilah teknikal seperti diftong, rentetan vokal, corak, melekuk dan geluncuran digunakan secara tepat
dan berulang, memperkuatkan lagi perbincangan melalui analisis fonetik di atas. Pada keutuhan gramatikal pula, ayat-ayat ini dihubungkan dengan baik melalui kata-kata seperti sehubungan, dengan itu dan tetapi, yang memastikan peralihan yang lancar antara idea-idea. Kita lihat pada keutuhan aspek yang terakhir, keutuhan fonologi. Aspek fonologi ni kan difokuskan dengan membincangkan lagi keluncuran dari vokal depan luas A ke vokal belakang sempit U, disertai lagi dengan analisis corak pada spektrogram menekankan aspek fonetik ujaran. Mari kita lihat teks seterusnya. Seterusnya, rajah merupakan spektrogram bagi ujaran kau seperti corak melengkung menurun juga hadir pada rentetan vokal au dan tiada RS. Corak tersebut menunjukkan hadirnya bunyi geluncuran daripada vokal luas A kepada belakang sempit U. Lengkungan ini terbentuk apabila berlakunya tenaga frekuensi yang rendah, iaitu low frequency energy because of voicing. Edward 1997. Mari kita lihat aspek-aspek keutuhan wacana teks di atas. Keutuhan semantik. Ini dapat dilihat dengan cara pengalihan vokal A kepada U. Perkara ini dikaitkan dengan konsep frekuensi yang lemah dengan perubahan bunyi yang berlakunya dalam ujaran, dan ianya memperkukuhkan lagi maksud yang disampaikan. Manakala dari aspek keutuhan leksikal pula, penggunaan istilah tepat seperti rentetan vokal serta tenaga frekuensi yang rendah menunjukkan bahawa keutuhan leksikal yang sangat kuat. Perkataan ini dipilih secara tepat untuk menerangkan proses bunyi dalam konteks fonetik dan linguistik. Manakala dalam keutuhan gramatikal pula, ayat-ayat ini disambungkan dengan baik melalui penggunaan kata hubung yang sesuai, seperti penjelasan tentang lengkungan tenaga frekuensi dijelaskan secara logik dan berurutan. Yang terakhir sekali, keutuhan fonologi. Ini dapat dilihat dengan penerangan mengenai perubahan intonasi semasa peralihan vokal A kepada U dan melibatkan unsur-unsur fonologi, geluncur vokal dan tenaga frekuensi yang rendah yang memainkan peranan penting untuk membezakan ujaran. Mari kita lihat teks seterusnya. Kaedah ini dilaksanakan dengan menggunakan PRAT, iaitu sejenis perisian yang membolehkan analisis dan visualisasi terhadap data audio atau suara yang dilakukan. Dalam kajian ini kan, analisis spektografik memfokuskan bunyi diftong bagi membuktikan sama ada suatu kata tersebut ialah vokal rangkap atau diftong seutuhnya. Berpandukan PRAT, data bunyi sesuatu kata yang dirakam daripada informan dapat diperhatikan dalam bentuk spektrogram, dan melaluinya analisis spektografik dilaksanakan. Data yang divisualisasikan tersebut bakal memudahkan pengenalpastian ciri akustik bagi bunyi diftong dan vokal lengkap. Mari kita lihat aspek-aspek keutuhan wacana kepada teks di atas. Dari segi keutuhan semantik pula, hubungan semantik dalam petikan ini ditunjukkan lagi melalui penerangan tentang bagaimana analisis spektografik digunakan untuk membuktikan perbezaan antara vokal rangkap dan diftong. Penerangan tentang fungsi PRAT dalam konteks analisis bunyi memberikan pemahaman yang jelas mengenai tujuan kajian, iaitu mengidentifikasikan ciri akustik bunyi. Manakala keutuhan leksikal pula, istilah teknikal yang digunakan seperti analisis spektrografi, vokal rangkap, diftong dan spektrogram menunjukkan keutuhan leksikal yang kuat. Penggunaan istilah ini membantu dalam menyampaikan maklumat yang tepat dan bersesuaian dalam konteks kajian fonetik. Ianya memastikan lagi bahawa istilah yang digunakan adalah relevan dan dengan topik yang dibincangkan. Manakala dari segi keutuhan gramatikal pula, struktur ayat dalam petikan ini adalah jelas dan teratur. Penggunaan kata hubung seperti iaitu dan serta frasa yang menghubungkan idea-idea ini membantu menciptakan arilan yang logik dalam wacana. Ini menunjukkan lagi bahawa keutuhan gramatikal dengan baik, di mana setiap ayat menyokong
dan memperjelaskan idea-idea yang dikemukakan sebelumnya. Manakala keutuhan fonologi pula, petikan ini kan memberikan tumpuan kepada aspek fonologi dengan penjelas mengenai analisis bunyi diftong dan vokal rangkap. Menggunakan perisian Pratt, penerangan tentang bagaimana data bunyi ini divisualisasikan dalam bentuk spektrogram keutuhan fonologi menunjukkan bagaimana analisis ini penting dalam kajian bunyi. Okey, slide seterusnya adalah apakah itu kejelasan wacana? Ia membaca makna jelas, berarti mudah untuk difahami, mudah dibaca, tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan, tidak bersifat samar-samar dan tidak kabur, dan ianya juga menggunakan kata-kata yang pendek, ringkas, tajam daripada kata-kata yang berbelit dan panjang. Sebagai contoh, bahasa formal, penggunaan ayat pendek dan tepat, struktur idea yang logik, penggunaan akronim dengan betul dan penulisan objektif. Okey, yang pertama adalah bahasa formal. Penggunaan bahasa formal ni sangat penting. Elakkan penggunaan bahasa selanga atau bahasa sehari-hari. Misalnya dalam penulisan formal, gunakan frasa seperti mengkaji sejarah pelanggan berbanding melihat kepada sejarah pelanggan. Ini untuk menunjukkan profesionalisme dan keseriusan. Seterusnya, penggunaan ayat pendek dan tepat. Ayat yang terlalu panjang boleh menyebabkan pembaca hilang fokus dan menyukarkan pemahaman. Sebaliknya, ayat yang terlalu pendek mungkin nampak terlalu mudah dan kurang intelektual. Penulis perlu mengimbangi ayat pendek dan panjang untuk mengekalkan koherensi dan kohesi dalam penulisan. Yang seterusnya, struktur idea yang logik. Idea-idea yang diatur secara logik, koheren dan kohesif. Ini bermakna setiap idea dalam penulisan harus disokong dengan bukti atau contoh yang jelas dan dihubungkan dengan idea lain untuk memudahkan pembaca memahami tujuan penulis. Kejelasan wacana yang selanjutnya adalah penggunaan idea yang logik. Idea perlu diatur secara logik, koheren dan kohesif. Ini bermakna setiap idea dalam penulisan harus disokong dengan bukti atau contoh yang jelas dan dihubungkan dengan idea lain untuk memudahkan pembaca memahami tujuan penulis. Berikut adalah contoh kejelasan penulisan berdasarkan artikel yang kami pilih. Dialek Melayu Midai memiliki fonem yang unik dan berbeza daripada dialek Melayu lain. Kajian ini bertujuan mengenal pasti jenis-jenis fonem dalam dialek Melayu Midai dengan menggunakan pendekatan struktural untuk menganalisis sistem fonologi dialek tersebut. Berdasarkan ayat ini, kita dapat melihat bahawa ayat ini menggunakan penggunaan idea yang logik. Selain daripada itu, ia juga menggunakan penggunaan ayat pendek dan tepat. Bukannya menggunakan bahasa yang berbunga-bunga, berkata aluan. Ia lebih kepada ringkas dan padat agar informasi dapat teralir dengan lancar. Ia juga menggunakan bahasa formal kerana ia merupakan sebuah penulisan akademik, bukanlah sebuah penulisan untuk membuat surat cinta. Selain daripada contoh tersebut, saya juga mendapati satu ayat lain. Biar saya bacakan. Temu bual dengan informal tempatan menggunakan senarai 230 kata Morris Swadesh yang telah diubah sesuai untuk konteks Nusantara. Senarai ini digunakan untuk mengenal pasti variasi fonem yang wujud dalam pertuturan dialek Melayu Midai. Daripada ayat ini, saya dapat melihat bahawa terdapat struktur idea yang logik di mana kita melihat bahawa dia menceritakan tentang penggunaan senarai kata tersebut sebelum menunjukkan bahawa memberitahu bahawa senarai ini digunakan untuk mengenal pasti variasi fonem yang wujud dalam pertuturan dialek Melayu Midai. Jadi kita dapat melihat bahawa terdapat penguatan isi di dalam ayat ini. Okey, contoh kejelasan penulisan yang seterusnya adalah
Penelitian terhadap dialek Melayu Midai ini penting kerana ia merupakan salah satu dialek yang belum pernah diterokai secara akademik. Kajian ini menyumbang kepada pengayaan pengetahuan linguistik, khususnya dalam aspek fonologi dialek Melayu di rantau Nusantara. Seterusnya, kita dapat lihat kejelasan wacana pada teks berikut. Terdapat 21 fonem komponen yang dikenal pasti dalam dialek Melayu Midai, termasuk konsonan P, T, K dan konsonan unik seperti Q yang jarang dijumpai dalam dialek Melayu lain. Fonem-fonem ini dianalisis secara mendalam untuk memahami peranannya dalam sistem fonologi dialek tersebut. Kita dapat lihat kejelasan wacana ini dari segi kejelasan istilah. Petikan tersebut menggunakan istilah yang tepat dan khusus seperti fonem konsonan dialek Melayu Midai dan jenis-jenis konsonan. Selain itu, kita dapat lihat dari struktur ayat. Ayat disusun dengan jelas dan setiap ayat menyampaikan satu idea utama. Contohnya, penyataan pertama memperkenalkan jumlah fonem konsonan, sementara penyataan kedua memberi penekanan kepada analisis fonem tersebut.